Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini kita nak lihat bahagian struktur kawalan jujukan dalam penyelesaian masalah. Okay, apa yang awak perlu buat ialah awak perlu hasilkan atur cara melibatkan struktur kawalan jujukan dalam penyelesaian masalah. Apa itu struktur kawalan jujukan? Baik, senang cerita, kawalan jujukan tu awak ada permulaan, ada tamat dalam satu garis linear sahaja. Awak tak ada pilihan. Nah, maknanya awak buat step A, step B, step C. Tak ada syarat, tak ada apa-apa, jika sebagainya, tidak ada. Jadi awak buat daripada langkah 1, langkah 2, langkah 3, habis. Kira sebagai contohnya input, proses, output. Jadi strukturnya paling mudah. Sepatutnya lah yang paling mudah untuk awak fahami. Okey, sebabnya struktur ini melaksanakan arahan baris demi baris mengikut susunan satu aliran sahaja, iaitu dari atas ke bawah secara tertib. Dia tertib. Dia tak ada jika-jika, tak ada. Dia straight to the point. Oleh itu, struktur kawalan jujukan melaksanakan kod arahan secara linear, di mana setiap penyataan dilaksanakan, executed, mengikut urutan yang telah ditetapkan. So, dia tak ada pergi tempat lain dah. Dia akan buat semua step yang telah diletakkan. Okey. Baik, ini yang paling mudah lah. Okey. Baik, kita lihat contoh dia. Contohnya awak lihat dalam buku teks awak juga. Contoh 3.23, pengiraan purata markah bagi 2 ujian bulanan. Jadi di sini awak lihat, kita kena buat analisis masalah dahulu bila awak dapat satu penyataan. So, ini adalah penyataan masalah. Penyataan masalah itu ialah ibarat soalan bagi awak. Okey. Jadi awak kena buat analisis dulu. Analisis masalah. Apa dia? Awak kena mencari input, proses, output. Paling minimum. Saya ada ajar awak tentang PPI, PPO. Tapi disebabkan ini contoh ni ia hanya melibatkan contoh yang mudah, dia hanya menggunakan input, proses, output sahaja. So kita lihat apa input yang kita perlukan. Nak kira purata markah bagi 2 ujian bulanan. Jadi awak nak kira purata markah, purata tu average. Okey. So 2 markah ujian bulanan. Awak kena masukkan 2 markah ujian bulanan. Markah 1, markah 2. Okey. So di sini dalam atur cara Python kita dapat lihat markah 1 diletakkan di sini, diisytiharkan pada permulaannya, dan markah 2. Jadi awak kena rapatkan dia. Awak tak boleh jarakkan dia. Kalau awak jarak, awak kena guna tanda underscore. Okey, jangan guna tanda dash. Dash mewakili tolak. Baik, kemudian proses. Apa proses yang terlibat sini? Pengiraan purata. You need to count average. So, untuk mengira purata, awak perlu satu formula. Formula ini awak perlu lihat kembali formula berkaitan dengan purata. Untuk dapatkan formula purata, average, awak perlu tambahkan 2 markah dan awak bahagikan dengan jumlah bilangan item markah yang wujud. Iaitu 2 di sini. Kalau 3 markah, 3 lah. Sebab ini nak purata, average. Kalau 5 markah, dia nak purata, awak perlu bahagi dengan 5 lah. Okey, ikut bilangan dia berapa. Baik, kemudian akhir sekali output. Hasil bagi nilai purata. Kenapa kena tunjukkan output? Sebab dalam atur cara, awak dah masukkan bilangan ataupun markah 1, markah 2. Takkan awak nak masuk saja lepas tu kosong, tak beritahu apa-apa. So, atur cara perlu ada input, proses dan output. Dia kena beritahu nilai purata. Sebab itu, atur cara ni nak mengira nilai purata markah. Jadi, dia kena paparkan juga. Jadi, print. Yang ini sini dia buat ayat dia lah. Purata markah ujian ialah, awak lihat ya. Dia ada tanda koma barulah letak purata. Purata ini pun boleh ubah. Okey, markah 1 pun boleh ubah, markah 2 pun boleh ubah, purata pun boleh ubah. Tapi pun boleh ubah ini di bahagian ataupun bahagian posisi segmen proses. Input ini 1, 2. 2 segmen kod ini ialah input. 1 ini, bahagian ini ialah proses. Dan yang ini ialah output. Segmen kod untuk output. Ini 2 ni segmen kod untuk input. 1 ini purata dan akhir sekali ialah segmen kod bagi proses, dan akhir sekali segmen kod akhir sekali ini ialah untuk segmen kod bagi
output. Okey, dapat ya? So, langkah dia 1, 2, 3, 4. Dia straight to the point. Jadi, ini yang kita namakan dia sebagai struktur kawalan jujukan. Ya, dia tak ada syarat-syarat dan sebagainya. If, jika, sebagainya tak ada. So, ini yang paling senang. Jadi, awak akan dapat outputnya begini nanti. Markah, masukkan markah ujian 1, awak masukkan. Okey, kemudian awak masukkan markah ujian yang kedua. Katakan 68. So, awak dapat purata markah ujian ialah 66.5. So, ini nilai dia apa? Nilai dia float. Walaupun awak masukkan integer, tapi apabila awak melakukan operasi pembahagian dalam Python, awak akan dapat nilai data ataupun nilai awak dalam jenis data float. Okey? So, boleh faham mungkin ada pelajar yang akan tanya, apa fungsi backward slash n ini? Backward slash n ini dalam Python, fungsi dia untuk pergi ke line yang baru. Jadi awak nampak di bawah ni output dia. Okey? Output dia tak turun bawah ni terus, dia pergi ke line yang baru. So, ini fungsi bagi backward slash n. Python takkan baca lah di sini. So, nampak kemas sikit lah. Okey? So, sini pun awak nampak kekemasan dia. So, ada double dot sini. Okey? So, ini antara contoh bagi struktur kawalan jujukan. Simple saja. So, apa input yang diperlukan? Markah pertama, markah kedua. Tapi ini dipanggil sebagai pemboleh ubah. Pemboleh ubahnya diletakkan markah 1, rapat. Pemboleh ubah yang kedua, markah 2. Pemboleh ubah yang ketiga ialah purata. Purata ini memegang nilai bagi purata lah. Ya, purata bagi 2 markah. Ya, purata bagi 2 markah. So, awak kena letak sini operasi, formula dia. Proses ni memang banyak melibatkan formula. So, inilah asas dia, input, proses, output. Okey? Baik, sampai situ saja.